Buletin Didik 22 Januari bersama saya Zati Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan menunggu laporan terperinci daripada Jawatankuasa Pro-Tem untuk menentukan sebarang pertimbangan membabitkan isu peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan pelajar sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata laporan berkenaan akan diperolehi selepas Jawatankuasa terbabit mendengar pembentangan daripada Kementerian Pendidikan KPM. Dan sekarang ni isunya adalah kes meningkat begitu tinggi, begitu mendadak juga melibatkan Kementerian Pendidikan, dan saya meminta supaya Kementerian Pendidikan membentangkan kepada dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin. Perlu disegerakan dari segi membuat keputusan. Jadi kita tunggulah Kuartek berbincang dan mendengar laporan daripada Kementerian Pendidikan. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, jika terus menutup sekolah, ibu bapa pasti bimbang masa depan anak mereka. Ini kerana tidak semua rakyat mempunyai akses kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Namun jelas beliau, beberapa perubahan sudah dilakukan oleh KPM. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan ketidakpatuhan SOP semasa dan di luar waktu persekolahan formal, terutama ketika di asrama, antara faktor peningkatan kluster institusi pendidikan. Kira-kira 70% atau 62 kluster daripada 89 kluster baharu yang dilaporkan Kementerian Kesihatan KKM membabitkan institusi pendidikan bagi tempoh seminggu bermula 15 Januari hingga semalam. Terbaru hari ini satu lagi kluster dilaporkan di Sabah iaitu kluster Jalan Bypass Kologon membabitkan pelajar asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Kundasang Ranau. 11 daripada 12 kluster yang dilaporkan KKM semalam adalah kluster pendidikan. Kluster pendidikan masing-masing di Kesan, 2 di Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Pahang, sementara 1 di Johor. 11 kluster pendidikan turut dilaporkan Selasa lalu dan 11 kluster Khamis lalu. Antara negeri yang melaporkan kluster pendidikan ialah Melaka membabitkan 2 kolej vokasional iaitu Kolej Vokasional Melaka Tengah dan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin. Di Sabah pula kluster Jalan Kepayan Lama Tambunan membabitkan asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Tambunan dengan 36 kes. Satu lagi kluster pendidikan yang dilaporkan, kluster Pandan-Pandan dengan 16 kes positif setakat ini melibatkan sebuah madrasah di daerah Putatan. Di Kedah, antara kluster pendidikan yang dilaporkan, kluster Dah Penyarum dengan 115 kes dan kluster Dah Jalan Merbau 52 kes. Sementara di Pulau Pinang, kluster Jalan Sungai Nipah di Kesan membabitkan 83 kes. Kerajaan hari ini mengumumkan kebenaran kepada semua guru sekolah di seluruh negara untuk berpolitik sebagai menghormati prinsip demokrasi iaitu hak seluruh rakyat untuk berpolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu turut melibatkan petugas Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Bagaimanapun, ia masih tertakluk terhadap peraturan jabatan masing-masing. Dan saya sudah pun membawa perkara ini dalam kabinet dan kabinet telah pun memutuskan bahawa kita dalam menghormati prinsip demokrasi ini iaitu kebenaran rakyat untuk berpolitik, maka kita telah pun membuat keputusan membenarkan guru-guru berpolitik. Justru katanya Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan pekeliling mengenai kebenaran itu agar tiada sebarang tekanan dilakukan terhadap guru berkenaan. Tambahnya, petugas KEMAS juga bebas dan dibenarkan berpolitik. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis perjumpaan khas Perdana Menteri di Kelantan. Terdahulu beliau memaklumkan sebelum ini ada pekeliling menyekat guru-guru daripada berpolitik sehingga ramai dalam kalangan pendidik berkenaan diberi amaran untuk diambil tindakan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan lebih 4 juta individu berusia 18 tahun telah didaftarkan secara automatik sebagai pengundi sehingga 16 Januari lalu. Pendaftaran secara automatik itu dilakukan agar golongan berkenaan dapat mengundi menerusi pindaan Perlembagaan Persekutuan 2019. Peranan anak muda semakin mendapat pengiktirafan. Bermula tahun ini,
anak muda yang berusia 18 tahun akan dapat mengundi apabila perlembagaan negara telah dipinda. Ingin saya maklumkan, pada 16 hari bulan Januari yang lepas, pendaftaran automatik pengundi 18 tahun telah dimuktamadkan. Jadi saya difahamkan lebih daripada 4 juta lebih anak muda yang berumur 18 tahun ke atas didaftarkan secara automatik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Majlis Makan Malam Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia kali ke-60 di Kota Baru semalam. Kerja-kerja menggantikan kayu penghadang koridor yang reput di Sekolah Kebangsaan Long Bemang Miri Sarawak sedang giat dilaksanakan dengan sebahagiannya telah siap. Kementerian Pendidikan KPM mengambil serius laporan murid tahun 2 di sekolah terbabit yang terjatuh daripada beranda sekolah kemarin. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah menyediakan sejumlah peruntukan bagi kerja-kerja menggantikan kayu. Tambah beliau, SK Long Bemang memang telah disenaraikan dalam projek pembangunan atau penyelenggaraan bangunan doif sekolah KPM dan KPM akan memastikan pelaksanaan projek penggantian ini berjalan lancar serta proses pelantikan kontraktor dimuktamadkan secepat mungkin. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Saujana Putra di Selangor akan mula beroperasi bagi penggal baharu persekolahan pada Mac ini. Pembinaan sekolah itu terbengkalai sejak 2019 dan diteruskan semula pada 2020 bagi kemudahan penduduk sekitar. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin turun meninjau sekitar sekolah berkenaan bagi memastikan ia bersedia untuk menerima pelajar dan kaki tangan sekolah Mac ini. Beliau dalam perkongsiannya di laman Facebook memaklumkan berkaitan pendaftaran murid ke sekolah tersebut akan diumumkan dalam masa terdekat. Projek pembinaan SMK Bandar Saujana Putra yang terbengkalai sejak 2019 ini mula dibina semula pada November 2020. Dan Alhamdulillah kita lihat hari ini sekolah telah sedia, telah siap sepenuhnya dan kita menunggu perabot-perabot untuk dilengkapkan di dalam kelas dan insya-Allah sekolah ini akan mula dibuka untuk sesi persekolahan bulan Mac 2022. Bersua kembali, Malaysia menyatakan komitmen tidak berbelah bahagi terhadap pengharaman senjata nuklear dan akan terus bekerjasama erat dengan negara-negara lain ke arah mewujudkan dunia yang bebas ancaman senjata nuklear. Kementerian Luar memaklumkan kenyataan itu sempena ulang tahun pertama penguatkuasaan treaty mengenai pengharaman senjata nuklear TPNW hari ini. TPNW mengukuhkan norma global bahawa ancaman senjata nuklear tidak boleh diterima sama sekali. Ia adalah penting bagi perjanjian itu diterima pakai semua pihak dalam kadar segera. Perjanjian itu adalah surat cara antarabangsa pertama yang mengharamkan segala aktiviti yang berkaitan dengan senjata nuklear. Malaysia menandatangani TPNW sebaik sahaja ia dibuka untuk ditandatangani pada 20 September 2017 dan meratifikasi pada 30 September 2020. Sehingga kini, 86 negara telah menandatanganinya dan 59 negara telah meratifikasi perjanjian itu. Sabah Digital Academy College Community Papar bakal menawarkan sijil teknologi maklumat, sijil sistem komputer dan rangkaian serta sijil perkhidmatan logistik dengan sasaran jumlah pelajar seramai 400 orang. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad turut mengadakan lawatan kerja ke lokasi bagi melihat pembangunan kolej itu yang dijangka siap diubah suai pada tahun 2024. Sesi lawatan dimulai dengan taklimat ringkas oleh Pengarah Cawangan Kerja Pendidikan JKR Malaysia, IR Dr. G. Balamurugan. Antara aktiviti dalam program lawatan kerja ini adalah lawatan ke bangunan kampus. Sabah Digital Academy College Community Papar bakal mengaplikasikan konsep Industry on Campus IOC yang membawa persekitaran sebenar industri ke dalam suasana proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Dalam pada itu, pengurusan tertinggi Kementerian Pengajian Tinggi meneruskan misi menyantuni banjir di Sabah dengan menyerahkan 2,500 kotak bantuan yang merangkumi makanan kering dan barangan keperluan asas.
Kotak-kotak bantuan yang disumbangkan oleh PTPTN dan EMGS itu akan diagihkan kepada mangsa banjir yang tinggal di kawasan Kudat, Kota Marudu, Ranau, Kota Belud dan Beaufort. Kadar kebolehpasaran pelatih program latihan kemahiran belia Akademi Binaan Malaysia ABM adalah 88%. Ia berdasarkan kajian Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Otto Joseph Kurut berkata, menerusi potensi itu pihaknya berusaha meningkatkan lagi kadar kebolehpasaran pelatih pusat latihan kemahiran berkenaan. Setakat ini kita masih lagi menghadapi cabaran bagaimana kita boleh memenuhi permintaan daripada para industri. Jadi saya selaku Timbalan Menteri Kerja Raya akan bawa ini balik kepada pihak kementerian bagaimana kita boleh memastikan bahawa kampus ini boleh berkembang. Katanya 149,448 orang mengikuti program latihan kemahiran belia di CIDB seluruh negara sejak tahun 2000. ABM wilayah Sabah tambahnya, sehingga November tahun lalu, 18,813 belia mengikuti kursus di pusat latihan berkenaan dengan kadar kebolehpasaran sebanyak 65%, manakala 25% sedang menyambung pelajaran. Kerajaan menyasarkan lebih kurang 14 juta guna tenaga kerja di Malaysia terdiri daripada pekerja mahir dan separuh mahir sepanjang tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 dengan kadar pertumbuhan 1.4% tahun. Beliau ditemui selepas sesi perkongsian Kupi-Kupi ABM Pilihanku bersama pelatih ABM wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Memelihara sesuatu karya seni bukanlah suatu perkara mudah, apatah lagi apabila karya seni itu sudah diberi pengiktirafan yang tinggi. Tanggungjawab itu menjadi lebih berat dan berganda apabila karya seni tersebut pada masa yang sama perlu dipelihara. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini mendekati profesion kurator konservasi bersama wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Kebiasaannya orang ramai atau pengunjung akan disajikan dengan lukisan sebegini di pameran dan hanya berkesempatan untuk menghargai lukisan ini dengan mata kasar sahaja. Untuk pengetahuan adik-adik, terdapat pelbagai cara untuk memelihara lukisan sebegini dan ia merupakan proses yang agak rumit. Jom kita saksikan cerita ataupun kerja belakang tabir itu. Jom. Minat terhadap karya seni sejak kecil mendorong Musrizal Mat Isa melibatkan diri dalam setiap pertandingan mahupun pameran seawal di peringkat sekolah sehingga ke universiti. Pemegang ijazah Sajadah Muda dari Universiti Sains Malaysia USM dalam bidang arkeologi dan pemeliharaan, tahun ini memasuki tahun ke-18 beliau bersama Balai Seni Negara sebagai kurator konservasi. Menurutnya, skop kerjaya ini termasuk memelihara dan memulihara karya seni yang merupakan sebahagian daripada himpunan koleksi negara. Ia terbahagi kepada 3 kategori iaitu catan, lukisan atau karya atas kertas dan objek. Dalam pada itu, bercakap tentang cabaran pula, kerjaya ini tidak terkecuali. Cabaran agak general untuk kurator dalam bidang konservasi sebab menjaga satu karya seni itu adalah sukar sebab Malaysia kita berdepan dengan iklim tropika. Iklim tropika itu maksudnya tahap kelembapan agak tinggi dan itu antara cabaran yang kita perlu hadapi untuk memastikan usia karya seni itu dapat dipertahan, diteruskan dan dipelihara sebaik mungkin. Walau bagaimanapun, kekangan itu dapat ditangani dengan pelbagai fasiliti yang disediakan bagi memudahkan lagi proses pemeliharaan dan pemuliharaan. Sementara itu, Musrizal turut menasihati generasi akan datang, khususnya pelajar, supaya memilih sesuatu kerjaya berdasarkan minat masing-masing. Kerjaya sebagai kurator misalnya memerlukan minat dalam bidang seni dan sejarah. Yang pastinya minat. Kemudian minat tu datang dengan adanya sokongan daripada ilmu lah. Dan ilmu tu nanti dia akan perlahan-lahan
membangunkan minat itu sendiri, dan yang penting adalah pengetahuan tentang seni, sebab kita berada di Balai Seni Negara dan pengetahuan tentang seni itu perlu, dan sejarah seni, sejarah negara itu juga perlu, dan itu antara ilmu ataupun cambahan maklumat yang perlu disiapkan oleh setiap pelajar ataupun mereka yang meminati bidang kurator, dan saya ni kurator dalam bidang konservasi, dan tentu benda itu perlu dicambah dan perlahan diperkembangkan sebaik mungkin. Jelasnya lagi, kemudahan teknologi pada masa kini merupakan kelebihan bagi pelajar untuk mempersiapkan diri sebelum menceburi alam pekerjaan, khususnya bidang kurator. Justeru, sifat rajin perlu datang dari pelajar itu sendiri dalam mencari ilmu pengetahuan tambahan sebagai usaha bersama dalam memelihara dan memulihara karya seni negara. Musrizal turut berpendapat bahawa pelajar adalah pelapis yang perlu diperkembangkan lagi bakat serta minat supaya budaya kita dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Miza Syafiza Muhammad Fuad melaporkan. Kegilaan orang ramai terhadap pokok keladi sebagai pokok hiasan menyebabkan harganya kini melambung tinggi. Malah ada yang sanggup membeli dengan harga mencecah RM200,000 sepokok. Menurut pengusaha nursery Sharifah Marzeti Adibah Al-Said Muhammad, harga pokok keladi dinilai berdasarkan keunikannya. Antaranya bentuk ubi, lengguk dahan daun, warna corak daun dan saiz keladi. Pokok keladi yang mendapat permintaan ramai adalah jenis Alocasia, New Guinea Gold, Ferromas, Kelowfisher Black Diamond dan Black Pearl. Sepokok keladi dewasa dari jenis ini boleh mencecah harga antara RM100,000 hingga RM200,000. Kalau dewasa paling mahal yang boleh dijual di sini, saya jangkakan harga dia lebih RM50,000 lah. Jenis apa tu? Kalau Colocasia Black Diamond, Black Pearl yang besar, kurang besar ni, so harga dia mencecah RM50,000. Hendry Abdul Rahman dan isterinya Nurika Hendry antara pelanggan yang sanggup datang dari jauh untuk mencari spesies pokok keladi yang jarang dijumpa dan bernilai tinggi. Actually industri tanaman hiasan ni sebenarnya industri yang besar. Kalau di luar negara tu billions industri dia. Nilai value dia lah. Daripada situ tu, kalau kita tengok negara jiran kita seperti Thailand ataupun Indonesia, ramai dia menggalakkan petani-petani masuk industri ini. Sebab daripada situ, sebab industri ini boleh kita buat daripada skala kecil sampai ke skala besar, local market ataupun international. Dan selain daripada itu, boleh menjana pendapatan untuk isi rumah lah. Itu yang saya nampak tu, pasal tu saya support isi saya lah. Akak sebab akak suri rumah je, selain dari pokok untuk hobi itu, akak boleh menjana pendapatan dalam 2 ke 3 ribu. Memang bagus. Sangat-sangat berbaloi. Selain keladi dewasa, anak pokok keladi turut tinggi nilainya, dijual antara harga RM5,000 hingga RM20,000 sepokok. Biarpun musibah menimpa, tanggungjawab untuk melaporkan berita secara langsung tetap diteruskan. Itu yang berlaku ke atas seorang wartawan di Virginia, Amerika Syarikat apabila ditimpa kecelakaan ketika bertugas di lokasi kejadian. Tori Yogi nyata bernasib baik apabila terselamat selepas dilanggar sebuah kenderaan. Wartawan dari WSAZ TV itu membuat siaran langsung di lokasi laluan air melimpah dan jalan licin ekoran cuaca sejuk. Pemandu kenderaan itu meminta maaf atas insiden yang berlaku dan menyifatkannya secara tidak sengaja. Keupayaan Yogi untuk bertenang dan meneruskan laporan penyiarannya mendapat pujian ramai. Malah Yogi turut dihormati kerana profesional dalam tugasnya.
laporan sukan, 3 wakil negara meneruskan cabaran pada saingan separuh akhir kejuaraan badminton antarabangsa India. Paling mencuri tumpuan kejutan yang dilakar beregu lelaki, Man Wei Chong dan T Kai Woon selepas menyingkirkan pilihan kedua dari Rusia di suku akhir semalam. Turut beraksi pada separuh akhir hari ini ialah 2 beregu wanita negara. Pada aksi suku akhir, Man Wei Chong dan T Kai Woon yang diletakkan sebagai pilihan ke-8 nyata menampilkan kelas tersendiri berdepan lawan dari Rusia Vladimir Ivanov dan Ivan Sozonov selaku pilihan kedua kejohanan. Wei Chong dan Kai Woon hanya memerlukan 26 minit untuk mencatat kemenangan 21-13 dan 21-12. Pada aksi separuh akhir, pasangan negara meniti satu lagi halangan sukar menentang pilihan keempat beregu tuan rumah MR Arjun dan Dhruv Kapila. Satu lagi saingan suku akhir semalam menyaksikan pertemuan sesama sendiri 2 beregu wanita negara. Lu Yiyuan dan Valerie Seo mengejutkan Vivian Ho dan Lim Chiu Sien yang tampil selaku pilihan kedua. Tewas 17-21 pada set pertama, Yiyuan dan Valerie bangkit pada 2 set berikutnya. Mereka meneruskan kemaraan dengan kemenangan 21-15, 21-19 pada perlawanan yang berlarutan selama 1 jam 16 minit. Menanti Yiyuan dan Valerie pada separuh akhir, juga beregu tuan rumah Trisa Jolie dan Gayatri Gopichan Pulela, pilihan ke-7 kejohanan. Lain pula nasib buat skuad hoki wanita negara yang bersaing pada kejohanan Piala Asia di Muscat, Oman. Pada aksi pembukaan kumpulan A, skuad negara tewas 0-9 kepada India. Konfederasi Hoki Malaysia MHC bagaimanapun melihatnya bukan satu kejutan, malah keputusan yang telah dijangka. Bagi Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Subhan Kamal, 70% pemain negara tidak mempunyai pengalaman di peringkat antarabangsa. Apatah lagi berdepan India yang memiliki reputasi tinggi selaku semi-finalis Sukan Olimpik di Jepun tahun lalu. Bagi saya tak ada masalah. Bagi saya kena 20 gol semua tak ada masalah. In fact, bagi saya biar mereka pergi main, mereka menimpa ilmu, get experience because this is their first international tournament. Banyak player tu first cap. So it's okay. Tapi saya tahu akan datang mereka akan menjadi lagi hebat. Mesti ada planning. So for me, this tournament ni saya tak ada letak KPI. Tegas beliau, MHC juga tidak akan merompak skuad berkenaan agar wujud keserasian dalam kalangan pemain menghadapi Piala Asia 2026. Ketua Jurulatih Negara Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim mengakui India selaku pasukan rangking pertama Asia bukan tandingan anak buahnya. India memperlihatkan kesungguhan untuk membuktikan mereka pasukan terbaik apabila membariskan 16 pemain yang beraksi pada Sukan Olimpik Tokyo. Muhammad Nasihin tetap melaungkan kata-kata semangat buat pemain negara. Mereka masih belum terkeluar daripada kejohanan dan misi di Oman masih belum berakhir. Malaysia akan menentang Singapura esok sebelum menamatkan kempen kumpulan A bertemu Jepun pada Isnin ini. Kumpulan B menampilkan China, Korea, Thailand dan Indonesia. Kejohanan ini juga merupakan pusingan kelayakan ke Piala Dunia Wanita 2022 di Sepanyol dan Belanda pada Julai nanti. 6 atlet skuad terjun negara yang sedang menjalani kem latihan di Kompleks Sukan Bukit Jalil dijangkiti COVID-19. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Kesemua atlet berkenaan bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang simptom dan kini telah diasingkan di Pusat Sukan Kampung Pandan. Setakat ini kita tidak bersadang untuk melakukan latihan pusat secara quarantine base. Cuma kita menerapkan satu amalan bahawa mengurangkan mereka untuk keluar dalam keadaan bercampur dengan kumpulan yang agak besar. Jadi kita juga menghadkan mereka untuk keluar balik ke rumah masing-masing sekurang-kurangnya sebulan sekali. Jadi indirectly mereka masih lagi bebas di dalam kawasan Bukit Jalil dalam keadaan terkawal. Datuk Syapawi hadir pada majlis perasmian pembukaan Akademi Tunas Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP di Ipoh oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Kes jangkitan itu dikesan dari seorang penerjun yang pulang ke rumahnya tanpa menyedari ada ahli keluarga yang telah dijangkiti COVID-19. Apabila pulang semula ke pusat latihan, dia telah menjangkiti rakan pelatih yang lain. Ujian pengesanan kontak rapat telah dilakukan dan keadaan adalah terkawal. Pembuatan kereta mini menggunakan kayu mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan Assalamualaikum.